Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Afiuddin bin Mansur dari kelas DSI 5A, Membangun Kementerian DSI 2020-2021-03. Baiklah, insyaAllah pada video kali ini saya bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan sebuah video yang bertajuk Aplikasi Kaedah Fiqh dalam Budaya Perkahwinan Orang Melayu. Jadi saya harap pada video kali ini yang menonton dapatlah sedikit sebanyak manfaat daripada video pembentangan kami. Okey, baik. Pertama sekali saya akan bahas sikitlah tentang pengenalan. Okey, kalau seperti yang anda lihat, poin pertama, perkahwinan merupakan instrumen preliminary ataupun primer kepada pembinaan keluarga sebagai unit asas dan tunjang sebuah masyarakat. Apa maksud preliminary ni? Maksudnya merupakan instrumen preliminary, maksudnya merupakan instrumen pendahuluan. Jadi dia nak cerita apa dekat sini? Dia nak cerita perkahwinan juga dianggap sebagai langkah permulaan kepada pembentukan keluarga. Secara tradisinya, setiap pasangan individu yang ingin memulakan dan membina sebuah keluarga bersama perlulah melalui peringkat perkahwinan. Jadi itu untuk poin yang pertama. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada poin yang kedua. Poin kedua ni cakap apa? Perkahwinan juga merupakan suatu tradisi turun-temurun yang mempunyai kepelbagaian bentuknya. Apa maksud kepelbagaian bentuknya? Maksudnya kat sini berdasarkan dengan adat budaya ataupun kecenderungan geografi mengikut suatu tempat ataupun negara. Itulah maksud poin yang kedua. Jadi kita tengok pula poin yang ketiga. Poin ketiga ni cakap apa? Definisi perkahwinan yang akan dikemukakan nanti adalah hampir sama secara teorinya, tapi cuma praktikalnya berbeza mengikut budaya, pegangan, di mana ataupun bila konsep tersebut dipersepsikan oleh pelbagai bangsa di seluruh dunia. Maksudnya kat sini apa? Okay, kalau kita lihat daripada persepsi orang barat, dia mendefinisikan mengikut teori dan hasil kajian dari proses sosialisasi barat. Jadi kalau kita tengok pula daripada persepsi antropologi bahagian timur, khasnya agama Islam itu sendiri mendefinisikan konsep tersebut mengikut undang-undang Islam yang bersumberkan apa? Apa lagi kalau bukan kitab Al-Quran dan Sunnah. Jadi ia juga diwarnai dengan adat budaya oleh masyarakat yang diwarisi sejak turun-temurun. Cumanya apa? Cuma bila datangnya Islam ini telah mengubahlah sebahagian daripada adat yang bertentangan dengan nilai Islam secara efektif dan komprehensif. Itu untuk poin yang ketiga. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada poin yang keempat. Poin keempat cakap apa? Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan yang jelas dan tepat. Jadi peraturan-peraturan ini diletakkan oleh Islam untuk apa? Untuk diasaskan di atas prinsip-prinsip yang kukuh yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta pengakalan keturunan manusia. Jadi itu untuk poin yang keempat. Okey, seterusnya kita lihat kepada konsep perkahwinan dalam agama Islam. Jadi bila kita sebut tentang konsep perkahwinan dalam agama Islam, mestilah kita sentuh tentang definisi. Jadi pelbagai definisi lah tentang perkahwinan telah diberikan oleh para ulama. Antaranya apa? Antaranya ialah satu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajipan antara kedua-dua mereka. Jadi kita lihat dari sudut bahasa, maksud perkahwinan ini apa? Iaitu bersatu dan berkumpul. Jadi kalau kita lihat pula daripada segi syarak, iaitu satu akad yang menghalalkan istimta', yang bermaksud bersetubuh ataupun berseronok di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Jadi ia dinamakan nikah kerana ia mengumpulkan dua manusia dan menyatukannya di antara satu sama lain. Ada orang Arab, ada setengah-setengah orang Arab menggunakan perkataan nikah ni dengan makna akad. Ada juga setengah-setengah mereka ni gunakan perkataan nikah ni dengan makna persetubuhan serta berseronok-seronok. Walaupun begitu, makna hakiki bagi kalimah nikah ini ialah akad, dan makna simboliknya itu ataupun makna secara majaznya nikah ini ialah persetubuhan. Tapi Al-Quran secara umumnya mengatakan nikah ni dengan makna akad dan bukannya persetubuhan. Jadi dengan definisi yang diberikan tadi, dapatlah kita lihat bahawa
Perkahwinan menurut perspektif Islam mempunyai tujuan yang suci, dan kesucian itulah yang menjadikan sebagai satu institusi keagamaan, terutamanya Islam, yang menekankan aspek rasional, logik akal serta lebih merupakan agama fitrah. Seperti yang kita tahuilah, agama Islam kita adalah agama fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Jadi rasionalnya, dengan cara fitrahnya manusia tidak akan berkahwin dan membuat undang-undang perkahwinan seandainya ia tidak membawa manfaat dan faedah yang besar kepada kepentingan manusia sendiri. Jadi mujurlah letaknya keistimewaan undang-undang Islam ni dalam mengatur tata cara perkahwinan, di mana ia tidak diatur atau dirangka oleh manusia itu sendiri. Bayangkanlah kalau diatur ataupun dirangka oleh manusia sendiri, mesti kucak kata je kan sekarang. Perkahwinan pada masa sekarang. Jadi alhamdulillah lah, semuanya datang daripada sumber peraturan daripada Al-Quran dan Sunnah, iaitu sumber daripada Allah sendiri, yang tidak dapat dipertikaikan lagi tentang keabsahannya. Bahkan Islam lebih menjustifikasikan lagi konsep perkahwinan berbanding pandangan antropologi barat. Ini kerana perkahwinan dalam Islam bukanlah hanya berfungsi sebagai memenuhi kehendak biologi semata-mata, malah untuk kebaikan kesihatan dan kebaikan sosial. Jadi kebaikan sosial dekat sini ialah dengan mengikat hubungan kekeluargaan antara dua jantina yang berbeza, menjalinkan hubungan keluarga di antara dua keluarga, membuat pertalian darah melalui jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak lupa juga merapatkan hubungan silaturahim di antara Muslim dan Muslim, mukmin dan mukmin. Jadi serta mengasuh dan mendidik anak-anak menjadi insan yang cemerlang dan terbilang buat ummah pada masa akan datang. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada saya tentang pengenalan dan konsep perkahwinan dalam agama Islam. Jadi apa yang kurang semua itu daripada saya sendiri. Apa yang lebih semua itu hanyalah diberikan ataupun dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya saya serahkanlah kepada kawan-kawan saya untuk melanjutkan video pembentangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jasmiza Natasha binti Zainuddin dari kelas SI 5B. Hari ini saya akan menyambung pembentangan rakan saya dengan subtopik yang seterusnya, iaitu budaya orang Melayu menurut perspektif Islam. Okey, Malaysia ini merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, agama dan juga budaya. Kepelbagaian di sini merupakan satu keunikan yang akhirnya membentuk masyarakat yang hidup bersatu padu. Penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran dilihat sebagai penyumbang kepada perpaduan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Sebenarnya, dasar keislaman ini telah lama dipraktikkan dalam pentadbiran di Malaysia tanpa mengetepikan agama-agama lain. Pembentangan saya ini akan memberi fokus kepada nilai-nilai utama Islam yang menjadi tunjang kepada agama, serta melihat bagaimanakah pelaksanaan nilai-nilai tersebut boleh membawa kepada perpaduan dan penyatuan masyarakat, sama ada bagi yang beragama Islam maupun bukan yang beragama Islam. Ianya juga mampu mengelakkan interpretasi buruk terhadap nilai-nilai asas ajaran agama Islam dalam membentuk sebuah masyarakat yang harmoni, dan akhirnya ia dalam memperkukuhkan lagi perpaduan dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia. Okey, di sini fenomena budaya ini merupakan suatu realiti yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem sosial dan budaya sesebuah masyarakat. Perkembangannya bertambah rancak dengan revolusi industri dan ledakan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Ianya dapat mendorong kepada penyaluran budaya asing secara terbuka, bebas, tanpa sempadan dan disambut dengan peniruan serta peminjaman budaya oleh pihak lain. Di Malaysia, penularan budaya dari luar ini secara tidak langsung dapat mengancam sistem nilai, norma sosial serta budaya masyarakat setempat. Selain itu, ia turut menimbulkan persoalan berkaitan hukum Islam kerana melibatkan unsur tasyabuh yang dilarang. Sehubungan dengan itu, budaya ini terpilih menjadi ikutan khusus dalam kalangan masyarakat Melayu Islam pada masa kini. Sebagai contoh, amalan bridal shower, swafoto iaitu selfie, fotografi
pra-perkahwinan dan juga hiburan. Seterusnya saya masuk kepada rukun dan syarat perkahwinan dalam Islam. Sesuatu perkahwinan ini tidak akan berlaku menurut undang-undang Islam tanpa berasaskan beberapa perkara penting yang diistilahkan oleh para ulama sebagai rukun-rukun perkahwinan. Tanpa sebahagian atau salah satunya, maka perkahwinan itu tidak akan wujud. Menurut jumhur ulama, akad nikah tersusun kepada 5 rukun, iaitu lelaki, perempuan, wali, 2 orang saksi dan lafaz akad. Kata Imam Malik, rukun nikah 5 iaitu wali, mas kahwin namun tidak disyaratkan menyebutnya dalam akad, suami, isteri dan lafaz akad. Para ulama Hanafiah pula berpendapat bahawa rukun nikah ini hanya 3, iaitu ijab, kabul dan perpautan antara keduanya. Setiap rukun ini mestilah dengan beberapa syarat tertentu agar segalanya berlaku dengan sempurna. Di situlah letaknya perbezaan antara rukun dan syarat, yang mana syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam perkahwinan tetapi tidak termasuk salah satu bahagian daripada hakikat perkahwinan. Contohnya syarat wali, iaitu lelaki baligh, berakal dan lain-lain. Saya teruskan lagi dengan pembentangan ini dengan syarat-syarat bagi setiap rukun perkahwinan Islam. Syarat-syarat ini terdapat 6 syarat. Syarat pertama ialah syarat-syarat bagi ijab dan kabul. Syarat-syarat bagi ijab ialah mestilah menggunakan kalimat atau sebutan nikah atau terjemahannya yang tepat. Seterusnya, ijab hendaklah dari wali atau wakilnya. Nikah yang diakad itu bukan buat waktu yang terbatas, bukan dengan kata-kata sindiran dan bukan dengan cara taklid. Syarat yang masih tergantung. Antara contoh lafaz ijab ialah, Ya Osman, aku nikahkanmu dengan anakku Hamidah binti Bidin dengan mas kahwinnya sebanyak RM50 tunai. Seterusnya, yang kedua adalah syarat-syarat bagi kabul. Jangan ada kelengahan masa antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak ijab dari bakal suami atau wakilnya, bukan dengan cara taklid, iaitu syarat yang masih tergantung, bukan dengan kalimat sindiran, menyebut nama bakal isteri atau ganti namanya. Contoh lafaz kabul ialah, aku terima nikah Hamidah binti Bidin dengan mas kahwin sebanyak yang tersebut. Imam Hanafi menambah, lafaz ijab dan kabul antara khatib dan wali sudah terlaksana dengan bertanya khatib kepada wali, adakah engkau hendak menikahkan anak perempuanmu? Dijawab wali, ya, bersama 2 orang saksi. Namun tidak sah sekiranya lafaz kabul mendahului ijab. Selain itu, yang ketiga adalah syarat bagi wali ialah beragama Islam, seorang lelaki baligh lagi berakal, waras pemikirannya, adil dan tidak fasik ketika akad, tidak dalam ihram, bukan seorang safih atau orang yang dicabut wilayahnya ke atas hartanya sebab membazir dan juga boros. Keempat adalah syarat bagi pengantin lelaki ialah pengantin lelaki haruslah beragama Islam, nyata calon itu lelaki diketahui dan tertentu. Lelaki itu halal bagi calon isteri, lelaki itu mengetahui bahawa calon isterinya halal baginya, lelaki itu tahu dan kenal calon isterinya, tidak mempunyai isteri yang halal dimadukan, tidak di dalam ihram haji atau umrah, tidak sedang mempunyai 4 orang isteri, tidak dipaksa dan terpaksa. Kelima adalah syarat-syarat bagi pengantin perempuan ialah pengantin perempuan mestilah seorang yang beragama Islam atau ahli kitab, nyata calon itu wanita dan bukannya khunsa, wanita yang halal dikahwini, bukan muhrim, wanita yang tertentu, wanita yang telah memberikan izin untuk dinikahkan dengan calon suami, wanita yang bukan sedang dalam ihram atau haji umrah. Terakhir ialah syarat bagi 2 orang saksi ialah beragama Islam, lelaki baligh lagi berakal, mampu mendengar dan melihat, waras pemikiran, adil, tidak fasik, mempunyai marwah, dia bukan wali yang melakukan akad nikah, faham perkataan ijab dan kabul. Inilah serba sedikit maksud budaya orang Melayu menurut perspektif Islam dan rukun dan syarat perkahwinan dalam Islam. Seterusnya, saya akan memberi ruang kepada sahabat saya untuk menyambung pembentangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Syahira binti Badrul Hisham dari kelas TSI 5B. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk kaedah uruf dan adat. Uruf dan adat adalah satu aspek atau ciri yang penting dalam kebudayaan semua bangsa. Ia bukanlah mempersulitkan kehidupan, malah berperanan dalam mengatur tata cara hidup bermasyarakat dan juga setiap anggota masyarakat itu. Pada umumnya,
Masyarakat masih berpegang kepada adat dan tradisi masyarakatnya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Dari semasa ke semasa, adat resam yang tidak jelas tujuan dan maksudnya akan ditinggalkan oleh masyarakat berkenaan. Perkahwinan adalah merupakan satu ibadah dan ianya boleh diadakan tanpa apa-apa istiadat. Tidak ada upacara khas dan tidak ada pegawai yang diperlukan. Setelah selesai melangsungkan akad nikah, maka suatu walimah iaitu upacara kenduri kahwin akan diadakan. Kenduri kahwin yang juga dikenali sebagai walimatul urus adalah suatu tuntutan syariah. Ia adalah jamuan yang menjadi tuntutan agama dan bukannya sekadar satu upacara adat atau budaya semata-mata. Sebahagian ulama berpendapat hukum mengadakannya adalah wajib, sementara sebilangan yang lain menyatakan hukumnya adalah sunat muakkad berdasarkan hadis Nabi SAW yang membawa maksud, hendaklah kamu mengadakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Uruf mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sejarah perkembangan fiqh. Ia telah memainkan peranan yang penting dalam proses pembentukan hukum fiqh. Para ulama fiqh telah menjadikannya sebagai salah satu sumber dalam menentukan keputusan ijtihad mereka. Antara peranan yang dimainkan oleh uruf dalam bidang fiqh ialah perantara kepada dalil-dalil fiqh, rujukan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman, tafsiran kepada kehendak seseorang, membantu dalam proses tarjih dan sebagai penghurai kepada hukum-hukum fiqh yang terkandung dalam nas. Seluruh hukum yang dibina atas dasar uruf tentu akan mengalami perubahan jika kebiasaan atau uruf tersebut berubah. Jadi, uruf dan adat tetap diambil kira dalam memberi fatwa dan penghakiman bagi memelihara kepentingan atau maslahah, kerana sebahagian dari bentuk maslahah manusia hendaklah memperakukan sesetengah yang telah menjadi kebiasaan dan adat mereka selama bertahun-tahun lamanya dan silih berganti generasi demi generasi. Kebiasaan dan amalan sedemikian merupakan suatu kelakuan sosial yang sukar untuk ditinggalkan. Baiklah, seterusnya ialah dalil kaedah firman Allah SWT yang bermaksud, jadilah pemaaf dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah, iaitu jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Surah Al-A'raf ayat 199. Yang kedua, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Surah Al-Hajj ayat 78. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Siti Najah Fatihah binti Muhammad Noor dari kelas DSI 5A. Saya akan membentangkan tentang budaya perkahwinan orang Melayu. Budaya perkahwinan Melayu merupakan adat resam yang menjadi tunjang bermulanya kehidupan sesebuah keluarga. Lazimnya istiadat ini disusun begitu teratur mengikut langkah yang telah dirancang, iaitu pertama, adat merisik merupakan peringkat pertama dalam hubungan perkahwinan. Adat ini juga dipanggil meninjau atau menengok. Ianya melibatkan pertemuan antara wakil keluarga lelaki dan wakil keluarga perempuan. Selain dari adat ini bertujuan untuk mendapat restu dan mengenali keluarga bakal tunang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang besar untuk berkahwin. Sekiranya ada persetujuan dari pihak perempuan, maka satu tarikh peminangan akan ditetapkan. Kedua, adat meminang diwakilkan dari pihak lelaki yang biasanya dipilih dari kalangan orang tua-tua. Akan diputuskan oleh ibu bapa lelaki untuk mewakili mereka meminang gadis yang telah dipilih. Biasanya ibu bapa kepada gadis tersebut tidak akan memberi jawapan yang mutamat kepada pihak yang datang meminang, kerana mengikut adat mereka sepatutnya diberi tempoh untuk memberi jawapan. Sekiranya pinangan diterima, pada pertemuan berikutnya mereka akan berbincang tentang segala syarat berkaitan mas kahwin dan hantaran perbelanjaan majlis perkahwinan.
Perbincangan tarikh yang sesuai juga akan ditentukan untuk melangsungkan perkahwinan. Ketiga, sebaik sahaja peminangan pihak lelaki diterima, maka urusan majlis pertunangan pula diadakan bagi adat bertunang. Sebelum majlis pertunangan, satu kenduri diadakan di rumah pihak perempuan. Seterusnya, majlis berinai diadakan secara berperingkat mengikut adat berinai. Peringkat pertama dikenali sebagai berinai curi. Proses ini diadakan 3 malam sebelum hari pernikahan untuk saudara mara terdekat sahaja. Peringkat kedua dikenali sebagai berinai kecil. Ia diadakan 2 malam sehari sebelum pernikahan untuk jiran, saudara mara dan sahabat sahaja. Peringkat ketiga pula dikenali sebagai berinai besar. Umumnya diadakan 1 malam sebelum hari langsung atau selepas akad nikah untuk para jemputan khas dari pihak lelaki dan perempuan. Selain itu, akad nikah merupakan upacara kemuncak dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Ia bukan suatu adat, tetapi lebih kepada tuntutan ajaran agama. Istiadat ini dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan, seperti wang belanja, mas kahwin dan barangan lain seperti yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Majlis akad nikah akan dijalankan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum majlis perkahwinan diadakan. Akad nikah juga boleh dilakukan di masjid, pejabat kadi ataupun rumah pengantin perempuan dan dijalankan oleh tok kadi atau imam dan wali. Sebelum upacara dijalankan, wang belanja mas kahwin dan lain-lain hantaran akan diperiksa oleh tuan kadi berserta 2 orang saksi bagi pihak perempuan. Upacara membatalkan air semayang pula dilakukan sebaik sahaja selesai adat akad nikah. Si suami akan menyaruhkan cincin atau memakaikan rantai kepada isterinya sebagai satu simbol bahawa pasangan tersebut telah sah diijab kabulkan. Akhir sekali, fasa terakhir dalam adat rasam perkahwinan masyarakat Melayu ialah upacara persandingan. Upacara menyambut menantu oleh kedua pihak akan disambut dengan meriah bila mana pengantin diarak dengan pasukan kompang dan pencak silat. Pengantin akan bersanding di atas pelamin yang dihias indah dan antara yang terdapat di atas pelamin ialah bunga paha. Justru tidak hairanlah setiap majlis perkahwinan yang dilakukan secara penuh adat menganggap pasangan pengantin sebagai raja sehari oleh kebanyakan masyarakat Melayu lantaran tertib dan teraturnya pengurusan proses perkahwinan yang diamalkan sejak turun-temurun. Baik, topik seterusnya adalah kepentingan budaya perkahwinan orang Melayu. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup iaitu tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. Antara kepentingan budaya perkahwinan orang Melayu adalah mengekalkan kesinambungan tamadun masyarakat orang Melayu. Tambah pula, melalui adat resam ini juga kita dapat mengetahui asal-usul kita. Dengan ini, rakyat kita tidak akan dihanyutkan oleh budaya barat. Seterusnya, ia melambangkan identiti sesebuah negara. Pelibatan antara kaum yang sihat juga merupakan jalan menuju perpaduan nasional, mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Selain itu, ia juga mencerminkan budi pekerti masyarakat orang Melayu. Nilai murni yang ditunjukkan dalam persiapan sesebuah majlis perkahwinan telah menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap ramah mesra. Di samping itu, hal ini dapat memupuk perpaduan negara. Ini membolehkan masyarakat negara kita untuk saling berhubung dengan lebih baik dalam mencapai tujuan yang sama untuk mewujudkan masyarakat orang Melayu patuh yang diajar di dalam agama mereka. Akhir sekali, budaya kebangsaan diwujudkan untuk menunjukkan peribadi dan identiti masyarakat yang mempunyai pelbagai kaum, bukan hanya untuk melambangkan budaya dan adat Melayu semata-mata. Maka ia akan terhasil suatu modul identiti masyarakat yang pelbagai dan bersifat fleksibel. Sekian daripada saya, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arisa Waidah binti Muhammad Rashid. Saya daripada DSI 5A, Menteri DSI 2020-2028. Hari ini saya akan membincangkan mengenai percanggahan budaya perkahwinan di Malaysia dengan hukum Islam. Untuk pengetahuan anda, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan ajaran Islam sebagai agama rasmi. Dan seterusnya saya akan menerangkan mengenai amalan Hindu yang diamalkan dalam perkahwinan di negara ini. Yang pertama sekali adalah budaya melukis inai. Melukis inai tidak wujud dalam hukum perkahwinan Islam, manakala Muzakarah telah memutuskan bahawa pemakaian inai adalah harus bagi perhiasan wanita, tetapi hanya di tempat tertentu sahaja. Muzakarah telah memutuskan bahawa lelaki adalah haram memakai inai di tangan maupun di kaki kerana merupakan perhiasan kepada wanita sahaja.
Budaya percanggahan yang seterusnya adalah budaya Melayu yang mengamalkan hiburan secara lebih-lebihan seperti majlis menari dan bernyanyi merupakan amalan dalam perkahwinan Hindu. Dalam majlis perkahwinan mengikut lunas Islam, tidak wujud hiburan untuk memeriahkan majlis. Selain itu, solekan yang dikenakan pada pengantin boleh membataskan urusan solat kerana wuduk tidak sampai kepada kulit wajah apabila dikenakan solekan yang tebal. Begitu juga dengan etika pakaian pengantin yang tidak mengikut lunas Islam. Etika berpakaian dalam Islam wanita adalah jelas. Seseorang wanita perlu melindungi bentuk tubuh mereka daripada pandangan umum, melindungi kulit mereka hanya wajah dan tangan hingga pergelangan tangan sahaja. Dan yang terakhir adalah wang hantaran yang tinggi. Malaysia memerlukan pihak lelaki memberikan wang hantaran kepada pihak perempuan mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak. Terdapat permintaan daripada pihak perempuan yang menetapkan syarat seperti serba berdiri dan serba satu. Dalam Islam hanya menetapkan syarat wajib perkahwinan adalah mahar atau mas kahwin kepada pengantin perempuan. Tidak wujud pemberian barang hantaran yang lebih bersifat budaya. Tidak boleh wang hantaran yang di luar kemampuan pihak lelaki. Seterusnya saya akan membahaskan mengenai kesan negatif akibat percanggahan budaya dengan hukum Islam. Kesan buruk ini berlaku bertitik tolak daripada perbalahan tentang pemberian wang hantaran dalam budaya Melayu. Akibat pemberian wang hantaran yang tidak dapat memenuhi permintaan pihak pengantin perempuan boleh menimbulkan perbalahan sesama manusia. Dan yang seterusnya saya akan membincangkan mengenai topik kesan negatif akibat percanggahan budaya dengan hukum Islam. Yang pertama sekali adalah permintaan wang hantaran yang tinggi akan menyumbang kepada sikap berhutang kepada pihak lelaki. Dan yang kedua adalah pihak lelaki akan memilih untuk meminjam daripada bank, keluarga, kawan dan peminjam wang tidak berlesen untuk memenuhi permintaan pihak perempuan. Dan yang ketiga adalah beban hutang semakin berat apabila mempunyai keluarga yang besar. Dan yang terakhir adalah hutang merupakan beban di masa hadapan oleh si peminjam. Akibat pada kesan negatif percanggahan budaya dengan hukum Islam yang pertama adalah jika hutang gagal dilunaskan kepada peminjam wang yang tidak berlesen, ia akan mendatangkan bahaya pada diri sendiri dan individu yang terbabit. Jenayah lain seperti ugutan dan bunuh mungkin berlaku akibat peminjam gagal membayar hutang. Hubungan akan direnggang akibat kegagalan membayar balik hutang kepada keluarga dan rakan. Secara kesimpulannya, masyarakat di negara ini lebih selesa mengamalkan budaya khas keturunan nenek moyang dan mengikut trend dalam majlis perkahwinan, di mana tanpa kita sedari, hukum Islam telah diketepikan dalam mengutamakan lirakan masa dan amalan budaya yang telah sertai dalam masyarakat ini. Terdapat beberapa carangan untuk memakmurkan majlis perkahwinan di Malaysia supaya tidak bercanggah dengan hukum Islam. Yang pertama adalah menetapkan wang hantaran sekadar kemampuan pihak lelaki, dan yang kedua mengelakkan hutang yang tidak dapat dilunaskan, dan yang terakhir adalah memilih pakaian yang sesuai dengan kehendak Islam supaya tidak mendedahkan aurat wanita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.